soalan saya nombor 3. Sila Yang Amat Menteri. Tuan Ketua, oleh kerana soalan yang dikemukakan oleh Muhammad Labis adalah berkaitan dengan isu-isu penurunan harga kereta, izinkan saya menjawab soalan ini sekali dengan 7 soalan-soalan lisan lain yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli Yang Berhormat, iaitu hari ini Yang Berhormat Kota Tinggi dan juga Yang Berhormat Pandan selain daripada Labis. 2 Julai hari ini, satu soalan Yang Berhormat Kulai pada 4 Julai, Yang Berhormat Bayan Baru 8 Julai, Yang Berhormat Tenom 10 Julai, Yang Berhormat Petaling Jaya Selatan 16 Julai dan Yang Berhormat Sekijang 17 Julai. Silakan. Tuan Yang Tua, Kerajaan sedar akan keperluan rakyat Malaysia, terutamanya di kalangan generasi muda yang berkehendakkan harga kereta yang lebih kompetitif dan mampu milik. Ini adalah kerana kereta merupakan salah satu keperluan utama bagi rakyat Malaysia sekarang ini. Ingin saya maklumkan bahawa harga kereta bagi model-model berkapasiti enjin 1.3 liter di Malaysia adalah yang terendah di rantau ASEAN dibandingkan dengan negara Thailand dan Indonesia. Sebagai contoh, model Pro 2 Mavi dan Proton Saga masing-masing dijual pada harga RM45,000 dan RM33,888 RM. Berbanding dengan model Honda Brio di Indonesia dan Thailand dengan harga RM47,000. Penurunan harga kereta adalah merupakan salah satu matlamat penting yang ingin dicapai dalam kajian semula Dasar Automotif Nasional NAP bagi membolehkan rakyat mendapat faedah melalui tawaran harga kereta yang mampu milik. Kajian semula NAP tersebut juga mengambil kira pandangan semua pihak yang berkepentingan, termasuk pengguna, pengeluar kereta, wakil pengedar kereta, institusi kewangan dan juga pembekal alat ganti. Tujuan utama kajian semula ini adalah bagi mewujudkan satu industri otomotif tempatan yang lebih efisien dan kompetitif. Berhubung dengan pertanyaan Yang Berhormat Labis mengenai penurunan harga duty, ingin saya menjelaskan bahawa kerajaan pada masa ini tidak bercadang untuk menggunakan duty sebagai mekanisme untuk menurunkan harga kereta. Ini adalah kerana penghapusan duty tidak menjamin penurunan harga kereta. Sebagai makluman, harga kereta ditentukan oleh syarikat-syarikat pengeluar dan pemasang kenderaan berdasarkan faktor pasaran seperti harga komponen completely knockdown CKD yang diimport dan juga diperolehi dari pasaran tempatan, kadar tukaran mata wang asing, kos pengangkutan, insurans dan kadar faedah pinjaman. Penghapusan duty juga, terutamanya duty excise, akan menyebabkan kerajaan kehilangan hasil cukai yang dianggarkan sebanyak RM7 bilion setahun. Kekurangan hasil cukai ini akan membataskan keupayaan kerajaan untuk menyediakan keperluan asas kepada rakyat. Mengenai pendekatan ataupun mekanisme penurunan harga kereta yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Tinggi, Yang Berhormat Pandan, Yang Berhormat Kulai, Yang Berhormat Bayan Baru dan Yang Berhormat Petaling Jaya Selatan, realitinya ialah penurunan harga kereta tidak wajar dilakukan secara mendadak. Oleh yang demikian, kerajaan telah menggariskan beberapa langkah penting yang akan dilaksanakan secara berperingkat sebagaimana digariskan dalam kajian semula NAP supaya ia tidak memberi impak yang ketara ke atas pembangunan industri otomotif tempatan ataupun dalam bahasa mudahnya ialah dengan izin soft landing. Melalui usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan menerusi perbincangan dengan syarikat-syarikat pengeluar kereta tempatan, beberapa syarikat telah pun mula menurunkan harga kereta melalui strategi pemasaran masing-masing, iaitu pertamanya penurunan harga semasa pengenalan model ataupun varian baru dan kedua penukaran operasi daripada CBU kepada CKD ataupun pemasangan tempatan. Selain itu, terdapat juga syarikat-syarikat yang memperkenalkan program promosi dan ribat di antara RM2,000 hingga RM8,000 yang bersifat sementara. Antara program yang ditawarkan termasuklah pemberian insurans dan bayaran cukai jalan,
voucher petrol, pemberian 5 tahun servis percuma dan berhenti. Tuan Ibu Ketua Yang Berhormat Sekejang pula membangkitkan mengenai kesan penurunan harga kereta terhadap jualan kereta nasional. Untuk makluman yang ahli yang berhormat, penurunan harga kereta akan memberi saingan kepada kereta nasional. Walau bagaimanapun, persaingan ini akan menggalakkan syarikat pengeluar kereta nasional untuk terus meningkatkan lagi daya saing mereka dengan mengeluarkan kereta yang berkualiti dengan harga yang lebih kompetitif untuk kekal sebagai kereta pilihan rakyat Malaysia. Dalam hal ini, kereta nasional sedang mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi memastikan ia tidak ketinggalan. Kerajaan juga akan terus menyokong pembangunan kereta nasional supaya kekal kompetitif di pasaran tempatan, serantau dan global. Dalam masa yang sama, dengan izin book value ataupun nilai buku, bagi kereta yang mempunyai tempoh pembayaran yang panjang akan turut terjejas. Yang ini terutamanya bagi kereta yang mempunyai tempoh pembayaran selama 9 tahun. Oleh demikian, impak penurunan harga jualan kenderaan perlu ditangani dengan wajar dan berlandaskan keperluan pasaran berbanding hanya berdasarkan dasar kerajaan. Kerajaan sedar bahawa Panjang lagi Yang Berhormat Menteri. sikit lagi. Kerajaan sedar bahawa industri otomotif tempatan perlu dimajukan lagi supaya ia menjadi industri yang lebih berdaya saing dan seterusnya dapat memberikan faedah kepada rakyat, terutamanya dalam menawarkan kereta dengan harga yang berpatutan. Akhir sekali, mengenai Yang Berhormat Sekejang berkaitan isu lambakan kereta-kereta terpakai terutama yang telah melebihi had usia 10 hingga 15 tahun. Ingin saya maklumkan bahawa kerajaan telah mula mengambil langkah tersebut pada tahun 2009 tapi telah pun ditarik balik. Walau bagaimanapun kerajaan tetap akan berusaha untuk mengkaji semula tetapi secara sukarela. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawapan Menteri yang panjang lebar. Tapi sehingga sekarang saya ingin tahu Yang Berhormat Menteri sama ada kerajaan bagaimana mereka boleh memastikan dan menepati janji untuk mengurangkan harga kereta bukan sahaja untuk harga kereta buatan tempatan tetapi untuk semua jenis sebanyak 20% yang telah tertara di dalam manifesto. Sekian, terima kasih. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Labis. Pertama saya nak jelaskan di sini bahawa kerajaan tetap komited untuk menepati janji iaitu penurunan harga kereta antara 20 hingga 30% dalam tempoh 5 tahun. Jadi ada beberapa pendekatan. Ada beberapa pendekatan 5 tahun. Saya nak beritahu di sini iaitu pilihan raya lah. Bagi peluang Yang Berhormat Menteri menjawab dulu. mempunyai beberapa komponen harga. Oleh demikian, kerajaan menggalakkan beberapa kaedah seperti memberikan lesen pengeluaran kereta dan menggalakkan supaya penggunaan bahan-bahan tempatan dan sekaligus sudah tentu akan menurunkan excise duty. Kerana excise duty yang berkadar antara 65 hingga 110% akan berkurangan dengan dua komponen. Pertamanya dengan izin value added daripada penggunaan nilai-nilai tempatan dan sekaligus akan menurunkan harga kereta yang telah pun ditolak dengan penurunan excise duty yang jelas. Jadi dalam masa yang sama juga kerajaan sentiasa mengkaji supaya dalam tempoh yang panjang penurunan duty excise kereta boleh dipertimbangkan untuk diturunkan secara perlahan-lahan berdasarkan kepada keadaan negara daripada masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Ya. Kaedah yang dinyatakan oleh Menteri tadi adalah tidak menyeluruh kerana ia bergantung kepada syarikat-syarikat yang dipujuk untuk menurunkan harga. Ini tidak akan menghasilkan satu kuasa pasaran yang boleh menyebabkan seluruh industri kereta menurunkan harga. Sebab itu kita cadangkan supaya duty excise itu yang dipotong walaupun secara berperingkat seperti yang dipersetujui oleh kedua-dua Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat. Kerana dengan kita memotong duty excise tidak ada alasan oleh mana-mana syarikat untuk tidak menurunkan harga. Soalan saya kepada Menteri ialah
Kenapakah kerajaan tidak mahu melaksanakan pemotongan cukai eksais sedangkan pemotongan 5% hanya menelan belanja sebanyak 350 juta ringgit setahun yang akan bawa kesan yang besar kepada keseluruhan rakyat. Tuan Yang Bertuah, terima kasih Muhammad Pandan. Seperti yang saya sebutkan tadi, penghapusan excise duty tidak menjamin penurunan harga kereta secara keseluruhan dalam tempoh yang singkat. Dan pendekatan kita adalah seperti yang saya sebut tadi, soft landing. Ini pendekatan kita yang sangat jelas. Jadi tidak timbul soal tentang perkara-perkara lain yang nak disampingkan dan sebagainya. Tetapi percayalah bahawa kerajaan amat serius menangani soal harga kereta ini, kerana ini pun yang telah dijanjikan oleh pihak kerajaan. Saya nak ulang sekali lagi, pendekatan kerajaan ialah dalam masa 5 tahun antara 20 hingga 30%. Itu yang kerajaan dengan izin komit, tidak timbul soal-soal lain. Jadi Muhammad Pandan tidak wajarlah mengingatkan perkara-perkara lain kerana ia boleh mengeluruskan rakyat. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih.